Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. InsyaAllah pada hari ini adalah kuliah siri ilmu usul fiqh yang ke-38 menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan Adillatul Ahkam ataupun rujukan kepada hukum hakam fiqh yang utama, dan yang pertama ialah Ad-Dalilul Awwal Al-Quran. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran itu? Al-Quran telah didefinisikan oleh para ulama kita dengan pelbagai takrif. Dan ada banyak versi lah. Kan? Tetapi antara definisi yang dipilih oleh Dr. Abdul Karim Zaidan adalah Al-Quran huwa al-kitabul munazzal ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqulu ilaina anhu naqlan mutawatiran bila syubhah. Yang ini definisi yang dipilih oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh. Yang bermaksud Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kita, yang mana ia tertulis dalam mushaf, yang maksudnya telah dikumpulkan, telah disusun, dan al-manqulu ilaina anhu naqlan mutawatiran, dan diriwayatkan ataupun disampaikan kepada kita generasi demi generasi secara riwayat yang mutawatir. Jadi maksudnya dalam Al-Quranul Karim ini, kalau kita pernah dan biasa mendengar istilah mutawatir, selalu kita belajar dalam ilmu hadis, kan? Tetapi sebenarnya dalam ilmu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu sendiri juga ada istilah mutawatir. Apa maksud mutawatir ini? Mutawatir ini nanti kita akan sampai kepada pendetailan ataupun perincian nanti. Tetapi secara ringkasnya, yang diriwayatkan secara mutawatir ini lebih kurang kita kata ia disampaikan ataupun diriwayatkan oleh ramai perawi, ramai al-qurra, kan? Bukan seorang dua, tetapi satu jumlah yang ramai. Dan jumlah yang ramai itu pula mustahil bagi mereka untuk berdusta ataupun menipu dalam periwayatan mereka. Itu maksud mutawatir. Bila syubhatin, kan? Al-Quran ini disampaikan kepada kita tanpa syubhah, tanpa keraguan, tanpa kesamaran. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah, ayat yang kedua itu, Allah Subhanahu wa taala sebut Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan Alif Lam Mim, inilah kitab ataupun inilah Al-Quran yang diturunkan tanpa ada la raiba fihi, yang tidak ada keraguan, kesamaran di dalamnya, kerana ia adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari segi penghujahan Al-Quranul Karim dalam ilmu fiqh, dan dibincangkan dalam ilmu usul fiqh, bahawa Al-Quran ini adalah hujjah ke atas semua, ke atas semua makhluk, bukan sahaja orang Islam sahaja, tetapi juga orang bukan Islam, ia adalah menjadi hujjah. Dan Al-Quranul Karim ini juga adalah sumber utama kepada at-tashri', sumber utama kepada perundangan Islam, kan? Bal hujjatun ala jami'il bashar, seperti mana yang tadi kita nyatakan bahawa Al-Quran ini bukan hujjah kepada umat Islam sahaja, tetapi ia juga menjadi hujjah kepada semua manusia. Okey, apa tanda, apa bukti bahawa Al-Quran ini adalah dalil ataupun adalah hujjah ke atas semua makhluk, kan? Antara yang utamanya ialah annahu min indillah, Al-Quran itu datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bukti ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala ialah kemu'jizatan Al-Quranul Karim.
Ini pun poin kemukjizatan Al-Quran ini juga akan didetailkan sebentar nanti. Jadi apabila sabit, apabila kita tahu bahawa ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab ataupun dengan bukti bahawa ia adalah satu kitab yang mukjizat, maka sudah tentu wajib kepada umat Islam untuk mengikut Al-Quran sebagai sumber rujukan hukum. Baik. Setelah kita melihat definisi Al-Quran Al-Karim, sebab itulah saya telah menulis sebuah buku yang bertajuk Pengantar Usul Fiqh, kan? Yang mengandungi semua sumber-sumber rujukan hukum yang utama, Al-Quranul Karim, hadis, ijma', qiyas, dan juga sumber tambahan seperti maslahah mursalah, istihsan, sadud zara'i' dan sebagainya. Itu saya telah pun menulis sebuah buku yang bertajuk Pengantar Usul Fiqh, dan boleh beli buku ini dalam Shopee di kedai QT Home, CUTIE Home, QT Home, CUTIE Home, QT Home, dengan diskaun yang ada dalam kedai tersebut, kan? Di mana tujuan saya menulis buku ini adalah kerana untuk memperkenalkan kepada masyarakat di luar sana, masyarakat Islam khususnya, berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan sumber-sumber rujukan hukum. Sebab kita selalu menyebut bahawa umat Islam wajib merujuk Quran dan hadis. Wajib kita rujuk Quran dan hadis. Tetapi tahukah kita apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran? Apakah yang dimaksudkan dengan hadis? Apakah ciri-ciri yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim sehingga kita wajib mengikut dan mengambil segala hukum hakam yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, kan? Maka oleh itu kita menulis, kita boleh menulis dalam, saya telah menulis pun sebenarnya buku tersebut, dan alhamdulillah buku itu telah diulang cetak berkali-kali. Saya ingat saya 7 ke 8 kali dah ulang cetak disebabkan permintaan permintaan yang banyak di kalangan umat Islam di sana, khususnya pelajar-pelajar. Jadi sebab itu dalam kitab Al-Wajih fi Usul Fiqh ini kita akan baca satu persatu berkenaan dengan sumber-sumber rujukan hukum ini. Ini kitab Al-Wajih ini seperti mana yang dimaklumkan ini adalah dalam bahasa Arab lah. Tetapi buku yang saya tulis itu memang dalam bahasa Malaysia yang bertajuk Pengantar Usul Fiqh, yang memang fokus kepada sumber-sumber rujukan hukum. Okey. Jadi kita telah pun memahami definisi Al-Quran Al-Karim. Sekarang ni kita tengok apa pula khawasul Quran, ciri-ciri Al-Quran Al-Karim. Ada banyak dan ciri-ciri Al-Quran ini bergantung kepada penulis buku-buku. Ada yang sebut kalau macam Dr. Abdul Karim Zaidan ni, dia sebut ada beberapa ciri. Dia sebut ada 5, kan? Mungkin penulis lain dia ada sebut 6, 7, 10, kan? Tidak ada masalah ataupun tak kisah. Yang penting kita katakan bagaimana penulis itu menjelaskan tentang maksud ataupun ciri-ciri yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Baik. Ciri-ciri Al-Quran yang pertama mengikut Dr. Abdul Karim Zaidan, bahawa ia adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu tidak dianggap daripada Al-Quran Al-Karim kitab-kitab samawi yang lain seperti Taurat, Injil dan juga Zabur dan juga suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para al-anbiya. Jadi makna kata kitab-kitab, sebab wahyu ni berlaku sebelum pada zaman Nabi Muhammad lagi, kan, kepada para rasul, kepada para nabi, kan. Tetapi apa yang diturunkan kepada para rasul sebelum itu tidak dinamakan Al-Quran. Jadi Al-Quran ni hanya fokus ataupun hanya khusus kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran adalah himpunan lafaz dan makna. Apa maksud himpunan lafaz dan makna ni? Maksudnya lafaz itu kan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga makna Al-Quran itu pun datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz yang diturunkan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan dengan bahasa Arab, al-lisanul arabi. Seperti mana firman Allah Taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 3, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan." Dan kami turunkan kitab itu sebagai Quran yang bahasa Arab. Okey. Jadi tidak ada satu pun lafaz yang ada dalam Al-Quranul Karim yang terdiri daripada bahasa selain daripada bahasa Arab. Ini yang ditekankan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah beliau mengatakan bahawa keseluruhan kitab Allah ini, maksudnya ayat-ayat Al-Quranul Karim ini turun dalam bahasa Arab. Okey. Jadi hadis-hadis yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dinamakan ayat Al-Quran. Kerana apa? Hadis yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya memang datang daripada Allah, sebab itu yang Allah sebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, tetapi lafaz itu dia bukan direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ungkapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau ayat-ayat Al-Quran, lafaz tu yang kita baca daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas tu, lafaz tu sebiji-sebiji datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membezakan antara Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Okey. Jadi hadis tidak dianggap sebagai Al-Quran. Sebab lafaznya tidak datang daripada Allah. Kemudian tafsir Al-Quran walaupun ditulis dalam bahasa Arab juga tidak dinamakan ayat Al-Quran. Sebab itu hanya ulasan daripada para ulama kita untuk menjelaskan tentang maksud wahyu Al-Quran. Baik. Yang ketiga, ciri yang ketiga yang ada dalam Al-Quran ialah Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir. Sebab tadi kita katakan istilah mutawatir ini bukan hanya dalam ilmu hadis, tetapi juga dalam ilmu Al-Quran juga ada, kan? Dan memang periwayatan ayat-ayat Al-Quran, maksudnya cara ayat Quran itu disampaikan kepada generasi demi generasi adalah dalam bentuk mutawatir, kan? Apa maksud mutawatir? Iaitu Al-Quran itu dipindahkan, diriwayatkan, disampaikan oleh sejumlah perawi yang ramai yang tidak akan terbayang bahawa kumpulan ramai ini boleh pakat-pakat nak bohong orang, kan? Sebab itu kita kata daripada turunnya wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, dan daripada para sahabat itulah akan berkembang di kalangan para sahabat juga pada zaman itu, sehingga kan semua umat Islam insya-Allah akan sampai Al-Quran kepada mereka, kan? Dan jumlah umat Islam ketika itu bukannya seorang dua, tetapi ribuan, puluh ribu dan sebagainya, kan? Dan jumlah yang ramai itu pula, kan, menyampaikan periwayatan Al-Quran itu kepada generasi yang seterusnya pun begitu juga. Okey. Dan kita pernah melihat video dalam YouTube, sanggahan ataupun tuduhan daripada pihak-pihak orientalis menyatakan bahawa terdapat pengubahan ataupun terdapat, kita kata Allahumma salli alaihi wasallam, penyelewengan periwayatan Al-Quran, di mana saya tak ingat nama orientalis tersebut, tetapi dia sebut pada dia ada satu manuskrip Al-Quranul Karim yang mana bila dikaji manuskrip tersebut didapati ada, kita panggil macam tanda orang padam. Bila dia cek-cek tu, katanya ada macam orang padam lah, kan? Jadi bila padam ni maksudnya kenapa padam, dia tanya, kan? Sudah tentu ada muslihat untuk, kita kata, periwayatan Al-Quran tersebut. Kita kena ingat cara Al-Quranul Karim disampaikan kepada generasi demi generasi sebenarnya banyak cara, kan? Antara yang paling utama ialah sebenarnya bukan semata-mata dengan penulisan atas kita kata kulit binatang, atas pelepah tamar dan sebagainya, kan? Tetapi lebih yang utamanya ialah melalui hafazan, kan? Sebab memang Allah dah sebut dah, kan?
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, turunkan az-zikr, iaitu Al-Quranul Karim, dan kamilah yang akan menjaganya. Kan? Jadi sama ada disampaikan ataupun diriwayatkan secara bertulis ataupun secara hafazan turun-temurun, kan? Generasi demi generasi, Al-Quran tetap akan terpelihara. Dan pergilah ke seantero dunia. Pergilah ke seantero dunia, insya-Allah kita akan baca Al-Quran yang sama, kan? Hafiz Al-Quran juga akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang sama, kan? Cuma dari segi qiraat, ilmu qiraat ada sedikit perbezaan dari segi bacaan sahaja, tetapi ayat Quran insya-Allah akan terpelihara. Baik, jadi Al-Quran ini disampaikan secara mutawatir, di mana mutawatir itu bermaksud Al-Quran itu disampaikan secara sekumpulan orang perawi yang ramai, dan perawi itu pula orang yang siqah, kan, boleh dipercayai. Okey. Dan turun temurun generasi demi generasi. Baik. Sebab itulah inilah cara periwayatan Al-Quran daripada Jibril turun kepada Nabi, turun kepada para sahabat, sahabat kepada para sahabat yang lain, kemudian tabi'in, tabi'at tabi'in, dan seterusnya sampailah zaman sekarang. Sebab itulah kita juga perlu meneruskan tradisi ini, iaitu menyampaikan Al-Quranul Karim kepada anak-anak kita dan masyarakat Islam seterusnya. Bentuk-bentuk qiraat yang tidak mutawatir. Sebab tadi kita kata ada beberapa qiraat. Bentuk qiraat ni bentuk-bentuk qiraat yang tidak mutawatir tidak dianggap sebagai ayat Al-Quran. Seperti mana contoh qiraat yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud dalam surah Al-Baqarah ayat 196 dan surah Al-Maidah ayat 89. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin. Ibnu Mas'ud menambah mutatabi'at. Jadi qiraat ini dia tidak mutawatir. Ia tetap disampaikan, diriwayatkan, tetapi tidak mutawatir. Maksudnya secara ahad. Maka qiraat Ibnu Mas'ud ini tidak dianggap sebagai salah satu daripada ayat Al-Quran. Ini untuk detail kita kena belajar ilmu qiraat lah. Baik, ciri yang keempat, Al-Quran ini terpelihara daripada penambahan dan juga pengurangan. Berdasarkan firman Allah yang tadi saya baca, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Kamilah yang turunkan Al-Quran dan kamilah juga yang menjaganya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Dan tidak ada seorang pun makhluk yang mampu untuk menyeleweng Al-Quran walaupun memang ada cubaan. Memang ada cubaan. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Al-Quran ini, menjaga Al-Quran, dan barang ataupun perkara yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan terselamat daripada tangan-tangan yang cuba untuk merosakkannya. Ini pengalaman pernah berlaku dekat saya sendiri ya. Satu hari saya baca Al-Quran. Bila baca Al-Quran, didapati masa tu saya baca surah Al-Baqarah, ayat muka surat daripada awal lah, kan? Sehingga sampai muka surat 3, kemudian tiba-tiba saya rasa pelik, kan? Sebab saya pernah hafal Quran masa dulu lah, saya pernah hafal Quran. Jadi kita selalu buat ulangan murajaah Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang kita hafal tu. So kita tahu something wrong terhadap mushaf yang saya baca itu. Jadi bila saya dapati rupa-rupanya mushaf itu terbalik, dia bukan ada pengurangan ataupun penambahan ayat Quran, tetapi rupa-rupanya muka surat tu terbalik. Dia 1, 2, 3, sepatutnya 4, 5 kan. Tetapi cetakan itu dia terbalik. Jadi 1, 2, 3, 5, 4. Jadi kita macam mana saya boleh tahu benda tu terbalik? Kan? Sebab tadi saya katakan saya pernah hafal Quran, jadi kita tahu. Dan hufazul Quran, hafiz Al-Quran ni adalah duta-duta Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga
kesucian Al-Quranul Karim. So insya-Allah kalau ada berlaku contohlah terkurang titik, terkurang kalimah contohnya, ataupun yang macam tadi kes saya ni berlaku tersilap muka surat. Jadi duta-duta Allah Subhanahu Wa Taala dia akan boleh trace, dia akan boleh check dan dia boleh tahu berlaku masalah di situ. Jadi saya pun tengok ini Quran cetakan mana ni? Tengok-tengok Darul Ma'arif, syarikat di Pulau Pinang. Okey. Dan saya pergi lepas tu saya pergi ke satu dua kedai, saya cuba tengok cetakan Darul Ma'arif ni. Bila cek kan, memang semua cetakan Darul Ma'arif yang daripada company tersebut memang berlaku kesilapan muka surat. Jadi saya bagi tahu dekat pekedai saya bagi tahu dekat pekedai tersebut, bang, ini Quran ni ada silap cetak ni. Kan, abang kena tarik balik dan kena report dekat pihak berkuasa. Jadi pekedai tu mana boleh silap, kan? Ni ada cop KDN ni. Dia tunjuk kat belakang kan, ni cop KDN ni. Saya kata tengok abang, ni saya tunjuk kat abang. Ni muka surat apa ni? Kan? 3 5 4. Jadi terbalik. Dia kata, betul no. Ada salah. Jadi dia take note, dan selepas itu memang saya hubungi pihak Kementerian Dalam Negeri sebab untuk makluman kalau isu percetakan Al-Quran dia bukan bawah JAKIM. Dia adalah bawah kuasa Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya telah report kepada Kementerian Dalam Negeri, saya bagi tahu ada berlaku kesalahan cetakan oleh syarikat Darul Ma'arif yang di Pulau Pinang tu. Kan? Dan daripada situ juga, daripada peristiwa itu, saya bersama dengan rakan-rakan Dr. Khairul Anwar yang selalu jadi hakim tahfiz, musabaqah tahfiz Al-Quran tu, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, dan juga seorang lagi Ustaz Syed Ahmad Tirmizi juga daripada Fakulti Quran dan Sunnah. Kami telah melakukan satu penyelidikan, iaitu proses percetakan Al-Quran di Malaysia. Kan? Kami telah buat, dan kami sebenarnya telah sendiri pun pergi ke Darul Ma'arif itu, kan? Bertanyakan isu ini. Kan? Jadi poinnya, dipendekkan cerita, poin dia ialah apa sahaja kesalahan ataupun penyelewengan, macam tadi kes saya tadi, dia bukan penyelewengan, cuma tersilap susun muka surat je. Itu pun Allah takdirkan akan ada orang yang perasan. Yang sebab itu pentingnya mereka yang hafal Al-Quranul Karim ini. Sebab mereka adalah duta Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka menghafal 30 juzuk Al-Quran. Baik. Dan yang terakhir, poin ciri-ciri Al-Quran yang dinyatakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam buku ini ialah Al-Quran ini bersifat mu'jiz. Apa maksud mu'jiz ataupun mu'jizat? Mu'jizat itu diambil daripada a'jaza yu'jizu, mu'jizat, mu'jizatan, mu'jizan, iaitu ia boleh melemahkan pihak lawan. Apa maksud melemahkan pihak lawan? Iaitu pihak lawan ataupun pihak yang memusuhi Al-Quranul Karim ini tidak mampu untuk mendatangkan seumpama ataupun sebiji macam Al-Quran. Kan? Mereka duk kata apa? Al-Quran ini syair daripada susunan bahasa pantun syair Nabi Muhammad. Allah kata fine. Kan? Kalau hampa kata Al-Quran ini bahasa yang hampa boleh lawan, okey, cuba bawa, kan? Cuba bawa kita kata seumpama Al-Quran ini, untuk membuktikan bahawa kamu boleh menandingi Al-Quran. Kan? Jadi cabaran itu sebenarnya telah disampaikan, telah dilontarkan dalam beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Kan? Antaranya Allah kata apa? Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kalaulah semua manusia, sekarang ni ada 7 bilion lebih kurang,
Kemudian bukan takat manusia saja. Hampa pi pakat dengan jin-jin, setan ke, mambang tanah, mambang angin ke. Hampa pakat pi kumpul-kumpul. Kan? Cuba bawa, kan? Cuba datangkan sebiji macam Al-Quran 30 juzuk. Kan? Kemudian Allah kata apa? Hampa ni, kalau hampa berpakat semua manusia dan jin pun, la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Memang hampa takkan mampu untuk mendatangkan sama sebiji macam Al-Quran, walaupun kamu ni membantu antara satu sama lain. Dan ini dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat 88. Kemudian dalam surah Hud ayat 13, am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Depa kata ini orang Quraisy lah, ataupun kafir Quraisy ketika itu menyata, alah Nabi Muhammad ni dia reka-reka je ayat Quran ni. Allah kata tak apa, kalau hampa kata Nabi Muhammad reka ayat Quran, sekarang ni hampa cuba buat 10 surah. Kan? Tak payah satu Quran, 10 surah aja. Ambil yang paling pendek, surah Al-Kawthar, ada 3 ayat je. Cuba buat tengok. Kan? Dan wad'u man istata' min dunillah, dan pi panggil siapa-siapa yang hampa rasa yang hampa mampu nak minta tolong, kan, yang selain daripada Allah, kalau betul-betul yang hampa claim dakwaan hampa itu adalah benar. Kan? Cabaran ini telah disampaikan, telah diutarakan. Ada tak pada zaman dahulu sampai sekarang mereka cuba untuk mencipta Al-Quran? Ada. Tetapi kan, cubaan mereka itu tidak pernah berjaya, dan bila kita baca dia jadi tak sedap, dia tak ada roh, dia tak ada zauq. Sebab itu kan, contoh ni Kitab Al-Wajiz ni. Kitab Al-Wajiz ni dalam bahasa Arab. Okey. Cuba kita baca Kitab Al-Wajiz yang dalam tulisan bahasa Arab ni dengan tajwid. Kan, dengan taranum. Kan? Baca lagu Bayati, Nahwan, Ras, apa semua tu kan. Baca daripada kita kata Kitab Al-Wajiz ni, dia tak sama, dia tak ada zuk, dia tak ada feeling yang macam kita baca Al-Quran. Itu beza dia. Sebab itu cubaan untuk mencipta surah-surah ini telah berlaku pun, tetapi tidak pernah berjaya. Okey, dan surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Allah kata dalam surah Al-Baqarah ni, kalau hampa rasa ragu-ragu tentang wahyu yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad ini, tak payah satu Quran, tak payah 10 surah. Fa'tu bi suratin, datangkan satu surah pun cukup dah. Kan, tak payah ambil surah Al-Baqarah sampai 286 ayat tu kan, tak payah. Ambil surah Al-Kawthar tu pun cukup. Allah cabar buat satu surah aja. Sama juga, hampa pergi pakat dengan hampa punya penolong-penolong, cuba buat. Kalau kamu benar dalam dakwaan kamu, tetapi Allah dah bagi kata jaminan, fa illam taf'alu walan taf'alu, sebenarnya kamu takkan mampu pun. Walaupun kamu cuba, kamu takkan mampu. Oleh itu, takutlah api neraka, kan, kalau kamu kita kata kamu mendustai ataupun tidak percaya kepada Al-Quranul Karim. Jadi insya-Allah setakat itu dahulu kuliah kita pada pagi ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan tentang wujuh i'jaz Al-Quranul Karim, insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.